Baru ada 11 orang Ustaz. Nak mulakan ke? Ya. Boleh je mula je. Boleh mula ya, Kak Syida? Sekejap. Ya, kejap. Kak Syida. Ustaz tak dengar suara Kak Syida ke? Alah, kenapa pula ni? Kak Salina. Ustaz dengar suara akak tak? Tak, suara Kak Syida sangat perlahan. Boleh dapat respon dari Kak Salina tak? Ni Kak Salina dalam cakap ni. Dengar tak? Ustaz punya PC ni rasanya. 577. Ustaz punya apa tu line memang low. Warna merah. Kak Syida dengar suara saya tak? Jelas. Wa ahli taqwa. Jelas. Kak Syida dengar suara saya? Dengar. Kita orang semua dengar. Ustaz lah. Ustaz punya line tak okey. Itulah. Kat sini godek-godek. Kat manalah salah pagi ni line ni. Tak apa benda yang tak betul ni hari ni. Kata kau tak dengar suara Kak Syida. Aduhai. Ustaz dah terkeluar ke belum tu? Dia terkeluar dah. Ada lagi. Okay. Dia terbetulkan line dia. Boleh dah kalau nak mulakan tapi dah ada 11 orang okey dah. Kita nak mula macam mana dia tak? Sebab kita kan? Ustaz yang kena okey baru dah boleh mula kelas. Ustaz tak okey macam mana nak mula? Mula. Okey, Kak Syida. Dengar. Suara Ustaz breaking. Dengar tapi itulah. Putus-putus. Okey. Better. Ustaz dengar kita orang tak? Tapi line Ustaz masih merah lagi. Line Ustaz masih merah lagi ni. Putus Putus. Saya dah dengar ada suara Kak Syida. Suara Kak Salina pun dah okey dah. Okey lah.
Kita okey dah juga. Dia breaking sikit-sikit dah. Boleh lah, boleh mula dah Ustaz. Masih breaking Ustaz. Macam alien cakap. Dah keluar dah. Dah keluar dah. Terkeluar dah. Mm-mm. Inilah antara benda Ujian. yang kita hadapi ni bila online ni. Kunci ilmu terus sabar. Yeah. Kalau kita buat fizikal, dia microphone problem lah. Ya, mesti ada teknikal sikit-sikit orang nak uji. Yeah. Ustaz dah kat luar dah. Okey, macam mana sekarang masih breaking lagi ke? Alhamdulillah, clear. Better. Better, okey lah. Better lah. Kalau okey, kalau dapat sekejap pun jadilah Kak Syida Ya, ya. Tapi problem ni Kak Syida maybe dengar tak suara lagu masuk dalam ni? Ada Apa bunyi dengar? lagu tak? Tak dengar, tak dengar. Tak tahu Tak kawan-kawan dengar, tak dengar. Tak ada, tak ada, Tak tak ada, dengar. Tak ada. Okey, sebab saya ni terpaksa duduk kat luar. Ada jiran pasang lagu kuat. Tapi saya tak cam rumah mana satu yang pasang lagu tu. tak Okey. masuk. Tak masuk. Tak masuk tak apalah. Alhamdulillah bin nasta'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Kak Syida dan ibu-ibu perempuan yang saya kasihi. Alhamdulillah kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Saya minta maaf sebab dalam 2 hari yang lepas internet di rumah saya ni problem. So saya tunggu orang Unify datang untuk problem balik. Okey. Internet ada masalah, saya tunggu orang Unify datang. Mungkin harapnya hari ni orang datang lah. Tapi program semalam Alhamdulillah okey. Harap kelas kita hari ni pun okey lah ya. Baik, puan-puan sekalian, insya-Allah kita terus kepada perbincangan hadis disebabkan kita telah terlewat dalam 19 minit ya. Okey, ada siapa yang boleh tawarkan diri untuk membaca hadis ni? Ada 2 kat sini kan? Okey, siapa yang boleh baca? Kita tak dengar balik suara saya ni. Dengar Ustaz. Cuma tak insya-Allah okey kot. Dia putus sikit dah. Ifa dengar ke suara? Dengar Ustaz? Tak dengar dulu. Kak Syida? Tak dengar suara kami ke? Ustaz Dali. Dah keluar dah. Dah Ustaz terkeluar dah. Ada lagi. Kena ubah posisi lagi ke Ustaz? Okey, saya cuba campak lain pula lah. Saya tengok. Saya duduk kat luar ada sebenarnya. Sekejap saya cuba campak lain Syida cinta okey, Syida Memang line Ustaz merah lah pagi ni. okey juga. Cuba cakap Okey, lagi. saya jalan. Kak Syida
beritahu je. Okey. Merah ke tak merah Ha. Lain tak okey. Ya. Kalau kat sini okey tak Syeda? Teruslah suara Ustaz ada dengar. Ya, tak okey, tak okey. Duduk kat luar pun tak boleh. Tapi suara Ustaz okey. Kalau kat atas Oh, macam mana atas dah. teruk. Masalah Ustaz tak dengar kita. Ustaz tak dengar ya? Ustaz tak dengar Okey Kak, masih tak okey ke? Dengar suara Ustaz. Ustaz Okey, dengar tak okey kami? sini okey tak? Okey dengar? Ustaz dengar kami tak? Ustaz dengar kami tak? Dengar. Okey. Okey lah. Kita dengar Ustaz dah okey. Dah dengar dah. Dah. Mungkin Ustaz Dah. tak payah pasang kamera kot. Dia macam nak share. Okey lah, saya tak pasang kamera antara langkah dia Tapi nak share screen? Macam nak share screen. Share screen boleh ke? Kita try cuba share screen dulu tengok macam mana. Saya cuba share screen dulu Ya. Allah Akbar, saya duduk Shah Alam dah, bukan duduk di Hulu Bernam ni. Dia bukan masalah tu. Masalah lain ni macam-macam lah Ustaz. Tak apa. Okey, saya cuba share screen dulu, kita tengok macam mana. Maaf ya, harap kesabaran puan-puan berbaloi insya-Allah. Okey, boleh Okey. Screen okey. Okey, sekarang siapa yang nak volunteer baca hadis ni? Silakan. Ustaz besarkan sikit boleh ke? Besarkan sikit Dah. Dia ada 2 hadis dia. Okey. Siapa yang baca yang pertama dan siapa yang nak baca yang kedua? Pertama, Yang pertama Sila. tu 28 tu Yang atas bab ifsya'us salam. Okey, sila. Siapa baca? Ustaz kita cuba ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak betul tolong betulkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ansya'us salam min islami wa qala Minal Islam. Berhenti situ dulu. wa qala ammarun salasun min man jama'ahunna faqad jama'al imana insaf Al-insaf. min nafsika wa badlus salam lil alimi wal Bil alam. العالم والإنفاق من الإقتار. Okey. Yang first tu dia tak panggil hadis lagi Kalau macam bab ifsya'us salam minal Islam tu dia tajuk bab baru. Lepas tu barulah dia kenyataan daripada Ammar. Ammar tu dipanggil sebagai asar. Dia tak panggil hadis. Asar ni maknanya kenyataan ataupun statement yang dikeluarkan oleh Nabi SAW dan sesiapa sahaja. Asar ni dia menyeluruh. Asar Abu Bakar, asar Umar, asar Aisyah dan sebagainya. Termasuk hadis itu pun boleh dianggap sebagai al-asar. Cuma secara khususnya ia dipanggil sebagai al-hadis ataupun as-sunnah. Ya. Okay, baik. Maksud dia apa? Boleh Ifah tolong terjemahkan? Bab memberi salam sebahagian daripada Islam dan berkata Ammar 3 perkara yang
padanya mengumpulkan iman. 3 perkara kalau kita memilikinya, bermakna kita memiliki keimanan. Al-insaf min nafsik tu apa Ustaz? Menginsafi diri. Okey. Dan memberi salam kepada seluruh alam. Okey. Betul. Seluruh Dan berinfak mm-mm. dalam kesusahan. Ketika sulit Okey, terima kasih Ifah. Ifah ada dalam grup ke sebenarnya? Ada Ustaz. Okey, ada. Dalam grup pun kita dah ada bagi terjemahan kan. Mungkin siapa yang tak dapat tangkap yang Ifah sebutkan tadi boleh tengok balik dalam grup, dah ada bagi dia punya terjemahan. Okey, siapa yang nak baca hadis? Okey, silakan ibu-ibu, jangan malu ya. Kita sama-sama belajar insya-Allah. Seronok Ustaz. Excited sahabat-sahabat. Dia kena baca. Sila. Boleh insya-Allah. Tuan Nila Utama pun ada, Tuan Fatimah pun ada. Tuan Mahathir tak ada kat sini. Okey. Siapa yang nak volunteer baca? Puan Nurul Farhanah boleh? Okey, insyaAllah Ustaz. Okey, kena panggil nama ya. Okey, silakan Puan. Haddathana Qutaibatu qala haddathana Okey, al-Layth. macam ni Puan Puan baca dan saya minta pada Ifah untuk guide bacaan daripada Puan Farhanah Dan kalau Puan ada kesilapan, mohon daripada Ifah untuk membuat teguran حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. Ifah, Shanifah, bacaan okey. Okey Ustaz, Puan Farhanah cuma tertinggal wabihi qala. Wabihi qala. Masa mana tu Ifah? Cuba Ifah cerita sikit. Masa yang awal-awal tadi. Okey, maknanya Puan Farhanah yang first kali bila kita baca hadis, kita sebut wabihi qala haddatsana Qutaibah. Tapi daripada sudut lenggak-lengguk bacaan Puan ni bunyi Arab sikit. Jadi alhamdulillah memang sangat baiklah bacaan bagi saya. Okey, ada lagi tak yang volunteer baca yang pertama dan juga baca hadis? Kita nak dengar beberapa orang baca hari ni insya-Allah. Okey, siapa nak baca? Puan Izan ada? Boleh? Kak Yan, Puan Nurzizah Zainal. Okey, Puan Safia? Safia. Semua dah diam Melaka dah. Inilah Kak Ain dah. Kak Ain ada Kak Ain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey Kak Ain, tak baca Kak Ain? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak apa kalau Kak Ain tak sedih apa. Tapi kalau Kak Ain nak cuba, alhamdulillah. Saya baca tak berapa lancar Ustaz. Ya, okey. Kak Ain tak nak cuba? Cubalah okey. Cuba. Tak apa. Ramai je yang tak lancar Kak Ain. 28 tu ke Ustaz? Yang atas tu. Bab Ifsha Ussalam. Yang tu asar Bismillahirrahmanirrahim. Bab Ifsha Ussalami mil Islam. Baca minal. Minal Islam. Minal. Oh, dia tak ada tanda atas lah Ustaz. Dia bila okey. Waqala Ammar. Okey.
Salasun man jama'ahunna faqad jama'al imanal Berhenti tak apa dah betul dah. Faqad jama'al iman. Berhenti di situ. Orang ambil al-insaf. jama'al iman insaf min nafsika wabazlul Wabazlus salami. salam. Dia punya Dia berhenti Dia kat sini, Kak. dia punya ni sebab kena ulang sebab saya punya Tak apa, skrin ni Kak. kecil kan. Terus je. Lil alam. Terus je. Lil alam Okey. wal Mm-mm. infaq minal iktar. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Yan. Terima kasih pada semua yang baca. Barakallahu fikum. Saya perlukan seorang lagi untuk baca yang bahagian bawah hadis. Okay, ada tak yang nak cuba? Bila kita cuba, dia akan memberi sedikit keyakinan pada kita dan lama-lama kita akan lancar. Peringkat awal ni memang kita tak lancar. Okey, Puan Zania. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Saya kena besarkan Ustaz. Oh, tak apa. Silakan. Haddatsana. Dan baca macam ni Puan Wa bihi qala. Wa bihi qala haddatsana Kutibatu qala Kutaibah, Puan. Kutaibah. Kutaibah. Qala haddatsana Laithu an Yazid bin Abi Habibin an Abil Khair. Okey. An Abdillah habni Umri anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islam Teruskan. ayyul islami khair qala betul sedap Puan baca. tu'ti'ut ta'ama wa taqra'us salama ala man arta wa man lam ta'rif. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Terima kasih banyak Puan Zania. Jadi alhamdulillah kita dah beberapa orang dah baca dah. Sekarang ni kita cuba lihatlah dia punya terjemahan dan juga kupasan Saya baca balik yang atas ni, cuba puan-puan tengok cara saya baca, berhenti di mana dan apa terjemahan dia Aku nak belajar ni Ustaz. Tak apa. Semua kita belajar. Kita ni orang awam dalam banyak perkara dan orang khusus dalam 1-2 perkara. Baik, contohnya saya ni orang yang belajar khusus dalam bidang hadis, tapi dalam bidang yang lain, contohnya dalam bab warisan harta, saya orang awam, bab jual beli tanah, saya orang awam, bab memasak di dapur, saya orang awam, bab nak beli nasi kat rumah, saya orang awam. Ibu-ibu pula dalam bab masak, ibu-ibu orang yang khusus, mutakhasis. Ada kalangan kita orang yang khusus dalam bidang perniagaan. Ada kalangan kita orang yang khusus dalam bidang pentadbiran. Jadi kita ada masing-masing ada kelebihan. Sekarang ni kita nak sama-sama menggabungkan kelebihan yang ada lah. Kelebihan saya ni 1 juzuk, kelebihan ibu-ibu 1 juzuk yang berlainan. So kita jadi puzzle, saling melengkapi insya-Allah. Okey, awalnya dari sini dia bab dia, bab ifsya'us salami minal Islam. Bab menyebarkan salam itu merupakan tuntutan Islam, ya. Wa qala Ammar, dan berkatalah Ammar. Okey, siapa Ammar di sini ibu-ibu agak-agaknya? Yang Ammar ni ibunya merupakan syuhada yang pertama dalam Islam, ayahnya pun syahid. Ammar bin Yasir. Naam, Sahabat Nabi Ammar. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul, Ammar bin Yasir. Cuba kita lihat betul ke Ammar bin Yasir ni, dia ada syarahan dia di sini ni. Okey. Wa qala Ammar, betul lah dia sebut ni Ammar bin Yasir, iaitu antara orang yang terawal memeluk Islam
Jadi bila kita sebut Ammar bin, kalau kita sebut Ammar je radhiyallahu an, kalau kita sebut sekali dengan ayah dia Ammar bin Yasir radhiyallahu anhum. Okey, apa nama ibu Ammar? Sumayyah. Okey, naam, Sumayyah. Sumayyah. Sumayyah tu panggilan manja bagi orang nama Asma kan, Asma, Sumayyah, Sumai. Kalau lelaki Sumai, tapi jarang orang Melayu nama Sumai kan. Jadi kalangan ulama ada nama Sumai, yang perempuannya Sumayyah. Baik. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma menyatakan, okey, waqala Ammar, berhenti situ. Kemudian kita pun inilah baru statement dia. Okay. Berhenti sini dulu peringkat awal. Salasun man jama'ahunna faqad jama'al iman. Ada 3 perkara ataupun ada 3 akhlak yang mana terhimpun, yang mana jika akhlak ini ada dalam diri kita, bermakna keimanan kita lengkap. 3 perkara ini melengkapi keimanan dalam diri kita kan. Okey, apa tu? Perkara yang pertama ialah al-insaf min nafsik. Kita insaf, ataupun kalau dalam grup tu saya tulis bersikap objektif terhadap diri sendiri. Kita insaf terhadap diri sendiri kan. Wa bazlus salam lil alam, kita menyebarkan salam kepada seluruh manusia, dan juga wal infaq minal iqtar, dan kita memberi infak meskipun kita berada dalam kesulitan. Okey, itu 3 perkara ya sebagai mukadimah kepada hadis. Al-Imam Bukhari sebelum dia bawa hadis ini kat bawah ni, dia bawa dulu pernyataan daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma ya. Baik. Okey, nanti kita tunggu dulu ya. Kita tengok terjemahan bawah pula. Okey, yang terjemahan bawah ni ibu-ibu sekalian, Ifah boleh buka mic. Siapa guru kepada Ustaz, Bukhari? Ya, silakan. Maaf Ustaz, cuba Ustaz ulang balik daripada yang mula-mula tadi, saya kurang dapat tangkap. Yang masa baca hadis ni, yang ini. Atau tak, yang tak ke atas, yang atas. Yang atas yang Ustaz baru terangkan tadi, yang 3 Saya terangkan balik 3 benda tu apa dia? Jadi saya tak sempat salib. Okey, sorry. Al-insaf min nafsik. Al-insaf min nafsik maknanya kita insaf terhadap diri kita sendiri. Okay. Tak apa, nanti saya akan terangkan apa maksud insaf terhadap diri sendiri kan. Yang kedua tu wa bazlus salam lil alam, kita memberikan salam kepada semua manusia. Kita memberikan salam kepada sesiapa sahaja. Okey, boleh puan? Ya. Okey, yang ketiga barulah wal infaq minal iqtar, kita memberikan infak meskipun kita sendiri berada dalam kesulitan. Ya. Okey, baik. Ifah, siapa guru Al-Imam Bukhari dalam hadis ni? Qutaibah. Siapa sahabat Nabi yang bawa hadis? Abdullah bin Amr. Abdullah bin Ammar radhiyallahu anhu ataupun radhiyallahu anhuma? Radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma, kerana Ammar ini pun sahabat Nabi. Ammar ni Ammar bin apa? Tak tahu Ustaz. Ammar bin Al-As ya. Amru al-As. Amru al-As. Tapi dia Ammar bin al-As ataupun Amru kan. An Abdullah bin, kalau dia baca hadis an Abdullah bin Amrin. Kalau kita saja nak berhenti an Abdullah bin Ammar contohnya. Okay, baik. Dia sebenarnya ejaan Umar dengan Ammar ni sama, ain, mim dan ra. Itu ejaan bagi Ammar dan juga Umar. Tetapi bagi membezakan antara kedua-dua ejaan itu, maka Ammar dieja ada waw di belakang. Baik. Abdullah bin Ammar radhiyallahu anhuma kata sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, ini sabda Rasulullah. Seorang lelaki bertanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Lelaki ni radhiyallahu anhu sahabat Nabi. Sahabat Nabi tanya Nabi, ayyul islami khair? Wahai Rasulullah, apakah amalan Islam yang terbaik? Ya, apakah amalan Islam yang terbaik?
Kata Nabi SAW ada dua di sini. Yang Nabi nak kongsi di sini ada dua. Bukannya semata-mata dua ni, tak. Ada lagi yang lain. Cuma hari itu Nabi nak kongsi dua benda sesuai dengan lelaki tersebut. Ya. Satu, kata Nabi, tut'imu ta'am. Kamu berkongsi makanan dengan orang lain. Ya. Bagi makan pada orang, pastikan kebajikan orang lain terpelihara. Dan yang keduanya, wa taqra'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif, dan kamu ucapkanlah salam kepada orang yang kamu kenal dan juga kepada orang yang kamu tak kenal. Tanpa mengira siapa pun. Kita pergi Petronas sebagai contoh, jumpa dengan pekerja Petronas dan bubur minyak, Assalamualaikum, ya. Ataupun kita jumpa dengan penjual-penjual, pergi ke kedai, kita mulakan dahulu dengan salam, Assalamualaikum. Ataupun kalau dia bukan Muslim, kita ucaplah apa-apa ucapan yang sesuai dengan dia, seperti selamat pagi, tanya khabar, apa khabar, dan sebagainya. Ini ciri orang Islam, ada dua benda tadi, memberi makan. Memberi makan ni, tut'imut ta'am, ada persamaan dengan mana tu? Yang 3 ke atas tu, ibu-ibu. Infak. Ammar sebut al-infaq. Na'am. Al-infaq minal iktar sama dengan tut'imut ta'am. Wa taqra'us salam tu sama dengan wa bazilus salam lil alam. Sekejap ya. Ada kelas ya? Oh ya. Lain tak okey. Okey, sorry saya menganak ajak. Lain tak okey. Okey, ibu-ibu sekalian ya. Okey. Apa yang nak bagi kupasan terhadap hadis ini? Bermula dengan cerita daripada Ammar bin Yasir. Saya mulakan dahulu. Okey, saya mulakan dulu, nanti mungkin Kak Sarina ke, Puan Anis Arsila ke, ataupun beberapa orang sahabat kita yang menggunakan nama Rafiza ke apa tadi kan. Okay, boleh bagi komen masing-masing lah. Puan Jalila, Ibu Azia, silakan. Saya mulakan dahulu. Pertamanya, kata Ammar bin Yasir, ada 3 perkara ni, 3 akhlak ni, kalau ada pada diri kita, maka macam lengkaplah keimanan dalam diri kita ni kan. Satunya, al-insaf min nafsik. Al-insaf ini, okey, saya cuba type di ruangan komen yang ada. Okay, al-insaf ni dia asal perkataan nisfun. Okey, apa maksud nisfun, puan-puan sekalian? Ifah pun maksud nisfun. Diri sendiri. Separuh. Sebahagian. Separuh. Contohnya kita sebut nisfu Sya'ban kan. Ahmad nisfu, Ahmad separuh kan. Nisfu ni separuh. Separuh ni, apa maksud separuh? Di situ kita kena faham pula apa maksud separuh. Separuh ni, minta maaf video saya tak dapat buka. Puan-puan imagine lah, ibu-ibu, kakak-kakak imagine sendiri. Separuh ni kalau kita buat line, buat satu line panjang, separuh tu kita berada di tengah. Separuh tu kita berada di tengah. Okey, seolah-olah gini, kalau kita nak buat muhasabah diri. Kalau kita nak muhasabah diri, kita buat line panjang, sebelah kanan tu nilai-nilai positif yang kita ada. Contohnya nilai positif, kita ni orang yang lemah lembut, kita suka baca buku, kita suka tolong orang, kita tak suka menyebut pasal orang. Okey, apa pun dah nilai negatif. Kita ni kuat tidur ke, kita ni kuat mengumpat ke, kita suka tengok cerita buruk pasal orang ke, itu nilai-nilai negatif. Insaf ini kita berada di tengah tu, antara nilai positif dengan nilai negatif, dan di situlah kita pun mula menginsafi diri kita. Kita pun kira secara objektif. Yang tu saya sebutkan dalam perkongsian dalam grup. Maksud al-insaf min nafsik ialah bersikap objektif kepada diri sendiri. Yang ada Kak Mila tanya tu kan. Tapi Kak Mila tak ada kat sini. Okey, baik. Maknanya kita bersifat objektif, saya ni orang baik ke orang yang kurang baik. Kita berada di tengah-tengah antara nilai yang baik dengan nilai yang buruk. Kita pun objektif, saya ni baik ke tak baik sebenarnya. Jadi itu dipanggil sebagai al-muhasabah. Kita nak menghitung, nak menilai diri sendiri. Okey ke tak okey kita ni kan. Baik. Sekejap. Ada dah tua ni sakit badan duduk lama-lama.
Okey. Begitulah dalam apa-apa pun. Contohnya kalau kita sebagai pentadbir kan, kita pun letak kita berada di tengah. Okey, ini ciri-ciri pentadbir yang perlu ada. Cekap, amanah, bijak, berpandangan jauh, teamwork dan sebagainya. Kemudian nilai negatif pula. Negatif ni selfish, one man show, tidak suka berkongsi ilmu dan macam-macam lagi lah nilai negatif. Kita berada di tengah-tengah. Kita pun bersikap objektif terhadap diri kita. Kita cuba nilai, aku ni sebenarnya pentadbir yang cekap ke tak cekap. Saya ni sebenarnya pentadbir yang suka bergerak dalam tim ke ataupun bergerak seorang diri. Saya ni pentadbir yang melihat jangka masa panjang ke jangka masa pendek. Saya ni suka terima rasuah ke tak suka terima rasuah. Itu namanya al-insaf. Mana kita berada di tengah-tengah dan kita cuba menilai diri kita. Adakah kita ni orang baik ataupun kita ni kurang baik kan? Dan itu cerita kita sendiri, kita dengan kita je, kita bukan nak cerita pada orang. Dan kita pun mula cuba merangka langkah-langkah reformasi, transformasi diri, insya-Allah. Saya pun begitulah, ibu kakak-kakak sekalian . Okey, baik. Sekarang ni siapa yang nak kupas asar wa bazlus salam lil alam, menyebarkan salam kepada sesiapa sahaja, ataupun sama dengan hadis wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Okey. Siapa yang nak ni? Jangan tengah Siapa dengan yang- Fadil. Ingat tak cenawar Ruby. Oh, Oh, lupa nak mute. bulan. Puan Zainiah kena mute. Okey. Okey, siapa yang nak cuba? Siapa yang nak berkongsi pandangan dengan kita semua? Silakan. Masa Ustaz macam mana Ustaz? Siapa yang nak kongsi, nak kupas tadilah Hadis ni. memberi salam tu. Kupas maksud macam mana tu Ustaz? Apa-apalah berkongsi pandangan. Puan Anis nak berkongsi apa yang Puan Anis faham daripada hadis ni. Okey. Okey, saya kongsilah. Yang saya bergema kejap. Yang saya faham daripada hadis ni, kita kena bagi salam, maksudnya kita salam tu bukan bagi salam saja kot. Mungkin maksudnya kita kena buat silaturahim pada orang bukan Islam juga dan kepada orang Islam juga. Maknanya bukan terhad pada orang yang kita kenal aja. Pada orang yang kita tak kenal pun kita kena bagi salam. Maksudnya kita kena mengadakan silaturahim macam itulah. Itu yang saya faham. Okey, terima kasih. Ada siapa lagi anak ni? Buat baik Ustaz. Buat baik Okey. dengan semua orang. Buat baik dengan semua orang. Terima kasih Kak Ana. Okey, ada lagi tak yang lain? Ustaz, Okey, saya nak apa? komen. Silakan. Bila kita consider tiga perkara yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang tiga ni nampak macam sangat mudah kan Ustaz, memberi salam, menyebar salam kepada keliling kita, memberi infak walaupun sedikit, dan juga menginsafi diri kita kepada perkara-perkara yang positif. Perkara ni nampak senang kan Ustaz, kita semua boleh buat sebenarnya. Okey. Tapi Alhamdulillah, maknanya okey. Maknanya dalam Islam tu sangat mudah untuk kita membuat pahala lah. Maknanya untuk mendapatkan ganjaran pahala tu sangat senang. Tapi kadang-kadang susah juga nak pada setengah-setengah orang still tak buat Ustaz. Macam memberi salam tu kan. Memberi salam tu kadang-kadang sebab dalam diri manusia tu ada penyakit hati kan Ustaz, macam penyakit ego, penyakit
malu yang tidak bertempat. Jadi kadang-kadang nak bagi salam tu pun macam tak semua orang boleh buat, Ustaz. Walaupun nampak mudah tapi bukan semua orang ada kekuatan kan. Ya, betul. Jadi maksud saya Nabi Muhammad cuba menerangkan kepada kita kita boleh sebenarnya membuat pahala tu dengan perkara yang senang, dengan membuang benda-benda yang tak eloklah pada diri kita kan. Sebab dia kaitkan dengan dia juga mengaitkan diri kita dengan menginsafkan diri kita. Maknanya kalau kita selalu menginsafkan diri kita kepada perkara-perkara yang positif, kita boleh buat benda-benda yang macam memberi salam, lepas tu memberi infak yang walaupun sedikit. Sebab kadang-kadang orang tak nak buat benda, walaupun orang kata sikit je bagi sedekah ni, buat apa nak bagi kan. Boleh kita nak tunggu nak bagi banyak-banyak. Tapi kalau kita ni selalu menginsafkan diri kita, mana kita selalu bersikap positif, kita selalu boleh buat benda-benda yang positif lah. Walaupun benda tu orang lain nampak kecil, tapi sebenarnya kita selalu nak buat benda tu kan. Sebab sedangkan pada setengah-setengah orang dia tak sanggup buat. Itulah komen saya, Ustaz. Terima kasih Kak Ain. Dan kalau kita lihat di sini, saya setuju sangatlah Kak Ain sebut benda mudah tapi bukan semua orang ada kekuatan kan. Okey, ini kata orang yang mensyarahkan hadis Bukhari ni, namanya Ibn Hajar, dia sebut, dan memberi salam ini yatadamman, mengandungi akhlak-akhlak yang mulia, tawadhu' wa adamul ihtikar, tidak merendahkan orang lain, dan hasil daripada kita memberi salam itu wujudnya at-ta'aluf, kesatuan, wat-tahabub, dan juga kasih sayang ya. Okay, baik. Sebab itu kalau kita tengok kepada sunnatun Nabi SAW, pasti Nabi merupakan orang yang pertama memberikan salam kepada siapa sahaja yang Nabi temui, sama ada rakan sebaya yang lebih tua ataupun yang lebih muda kan. Kadang-kadang kita rasa malu nak bagi salam pada orang yang lebih muda. Dan kalau kita lihat pun pendidikan, saya minta maaf lah kalau apa yang saya sebut ini berbeza dengan puan-puan ya. Contohnya kalau di sekolah cikgu yang masuk ke dalam kelas, anak murid ramai-ramai berdiri dan bagi salam. Assalamualaikum cikgu. Dan ramai-ramai pun sebut Assalamualaikum cikgu, cikgu pun jawab. Tujuannya untuk pendidikan. Tetapi kalau kita betul nak ikut pendidikan, kita kena selaraskan dengan sunnatun Nabi SAW. Antara sunnah Nabi ialah al-qalil alal-kathir. Orang yang sedikit memberikan salam kepada orang ramai. Itu lebih sesuai. Dan orang yang datang memberikan salam kepada orang yang didatangi. Cikgu datang ke kelas. Murid-murid ini didatangi oleh cikgu. Macam kita pergi rumah orang lah, bukan tuan rumah yang bagi salam. Tapi kita yang mendatangi tuan rumah, kita yang bagi salam kan. Baik. Jadi dalam kaedah ini mungkin lebih sesuai cikgu yang masuk ke dalam kelas tu, cikgu yang bagi salam, Assalamualaikum, dan anak murid ramai-ramai menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, satu. Tak apa, benda ni boleh kita bahas ya. Terutamanya kalau ada kalangan puan-puan yang pernah menjadi guru, pendidik, walaupun bukan guru secara ni pun mungkin pendidik, boleh berkongsi pandangannya. Perkara yang kedua, kadang-kadang saya pun sedikit kebingungan apabila saya mendengar beberapa orang penceramah sebagai contohnya. Tapi ini pun saya minta maaf lah kalau apa yang saya fikir ini berbeza ya. Bila dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, orang pun jawab salam tu ala kadar, perlahan je kan. Dia pun bagi salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang pun jawab kuat sikit. Dia pun up lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang pun jawab ramai-ramai. Ataupun kadang-kadang dia sebut apa tak dengar. Kuat lagi. Orang pun bagi jawab salam kuat. Dia pun suruh kuat lagi. Makin kuat salam. Saya pun agak keliru dengan memberi salam, menjawab salam dengan suara yang kuat. Kerana begini, pada fikiran saya, dan ini bukan fikiran yang baru, ini dah lama dah saya ada fikir, memberi salam, menjawab salam ialah doa.
Bila saya bagi salam, saya sebut sejahtera untuk kamu. Jadi saya rasa lebih baik saya berdoa dengan suara yang lunak, dengan suara yang perlahan. Contohnya saya jumpa dengan Kak Salina. Assalamualaikum Kak. Semoga Kak sejahtera. Begitu. Bukannya saya jerit, Assalamualaikum Kak. Dengan kita seolah-olah kita berdoa kepada Allah dengan suara yang kurang sopan, kurang manis. Jadi saya sendiri pun lebih suka kalau saya memberi salam, orang pun jawab. Yang penting orang jawab salam dengan suara yang perlahan, Waalaikumsalam warahmatullahi, daripada dijawab dengan suara yang kuat. Tapi kalau tujuan penceramah tadi nak memastikan orang menjawab salam kerana nampak gaya orang sibuk, benda lain, sibuk dengan handset dan sebagainya, sebagai contoh, tak jawab salam, itu tak apalah. Tapi kalau tujuannya sekadar nak suruh orang jerit kuat-kuat, rasanya benda tu kurang sesuai. Baik. Perkara yang ketiga, ibu-ibu yang saya kasih sekalian, kenapa salam ni besar kedudukannya ni? Bagi salam besar sangat. Nabi ni tak habis-habis dengan agenda salam. Bahkan dalam Al-Quran pun agenda salam juga. Yang disebutkan pada peringkat awal oleh Puan Anis, salam tak semestinya ucapan Assalamualaikum kan, tapi ucapan yang sejahtera, kehidupan yang sejahtera. Okey, itu dalam bentuk yang umum. Tapi ucapan Assalamualaikum itu sendiri agenda yang besar. Ya, iaitu ketika ketika Allah Azza wa Jalla menghidupkan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, maka Allah pun kata pada Nabi Adam, izhab ila ulaikan nafar. Kamu pergilah jumpa dengan malaikat-malaikat yang ada di sekeliling syurga ini dan berikan salam kepada mereka. Dan kamu cuba dengar apa jawapan daripada malaikat. Lalu Nabi Adam AS pun pergi jumpa dengan malaikat dan Nabi Adam memberikan salam. Assalamualaikum. Malaikat menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, okay, baik. Jadi di situ Nabi Adam belajar sesuatu daripada malaikat bila kita menjawab salam. Wa iza hayyitum bi tahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu mendapat ucapan penghormatan, kamu balaslah ucapan penghormatan itu dengan ucapan yang lebih baik ataupun yang sebanding dengannya. So, orang bagi salam, Assalamualaikum. Malaikat menjawab salam Nabi Adam, Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Jadi kenapa agenda salam ni besar? Agenda ni salam besar sekiranya kita memahami apakah maksud salam yang sebenarnya. Kerana saya begitu menghayati kupasan Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam bab salam ni lah, saya memang rasa sayang kalau saya tak memberikan salam kepada orang lain, dan dalam masa yang sama saya perlukan salam ataupun doa daripada orang lain juga. Okey, baik. Apa dia maksud salam, ibu-ibu? Boleh share tak? Boleh tak ibu-ibu tolong terangkan pada kami semua apakah maksud Assalamualaikum? Okay, siapa nak cuba? Pada akak. Okay, Kak Salina Pada akak personally, salam tu doa. Doa kan, kita mendoakan orang yang kita jumpa tu dengan kesejahteraan pada hari itu. So kalau kita berjumpa orang tu pada hari pada pagi hari, kita bagi salam, orang bagi salam kat kita, so macam hari kita tu insyaAllah lebih sebab sudah didoakan kan. Doa kita pada orang akan diaminkan oleh malaikat dan doa yang sama dapat balik kat kita. So dah bertriple dapat. Saya rasa dah macam cukup dah kan. Kak Salina kata pada Kak, salam tu doa sebab itu besar kedudukan dia kan. Ada siapa nak tambah ke? Okey, Kak Salina, ada lagi? Tak ada itu je. Terima kasih Kak Salina. Okay, ada tambah yang lain? Ustaz. Ya. Ustaz, off topic sikit. Adik suruh tanya. Aidil Adha kita boleh tanya, kita boleh ucap sebagai Idul Mubarak. Okey, ucapan salam juga. Idul Mubarak boleh? Untuk Aidil Adha boleh?
Idul Adha pun Idul Idul Fitri Mubarak. ke? Idul Boleh? Fitri pun boleh Idul Mubarak, Idul Adha pun boleh Idul Mubarak. Apa yang saya fahami dua-duanya boleh. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, baik. Jadi ucapan salam ni begini kata ulama. Satunya bila kita sebut Assalamualaikum, kita doakan sejahtera kepada orang tersebut, dan besar ucapan sejahtera ni. Contohnya kita bacakan Allahumma antas salam. Ya Allah, engkaulah Tuhan yang maha sejahtera. Wa minkas salam, daripada engkau datangnya segala kesejahteraan. Artinya kita mohon Allah sejahterakan kita. Selamatkan kita daripada penyakit, selamatkan kita daripada perkara yang memalukan. Tambah-tambah kalau kita hadapi masalah yang besar kan, kita baca doa tu memang feeling lain lah. Bila ada masalah je, yang mana masalah tu mungkin boleh memalukan kita, yang mana masalah itu mungkin boleh mengancam ekonomi kita, kewangan kita, yang mana masalah itu mungkin boleh menggugat persahabatan kita dengan kawan-kawan yang lain, kita membaca Allahumma antas salam, dia punya feeling dia tu lain. Dan masa itulah kita sangat memerlukan kalau ada orang memberikan ucapan salam pada kita, Assalamualaikum warahmatullahi, semoga kita sejahtera dan juga rahmat Allah kepada kita. Tapi bagi Al-Imam Nawawi rahimahullah, ada satu lagi maksud salam yang tinggi dan disokong oleh Imam Nawawi sendiri. Assalam ini artinya nama Allah. Kan ada surah Al-Hasyr tu menyatakan nama Allah tu Assalamul Mu'minul Muhaiminul Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir. Baik, jadi nama Assalam tu artinya Allah. Assalamualaikum pada Kak Rafidah artinya Allah Assalam yang akan menjaga Kak Rafidah. Itu. Sebab itu bila saya jumpa dengan orang, saya memang set dalam kepala ni, contohnya saya jumpalah dengan orang yang berniaga kat kedai, sebagai contoh saya set dalam kepala elok, saya sebut Assalamualaikum, semoga Allah Assalam menjaga tuan hari ini. Kalau ada masalah rezeki, Allah Assalam yang akan murahkan rezeki. Kalau ada masalah dari sudut kesihatan, Allah Assalam yang akan selamatkan tuan daripada sebarang al-afat, kesulitan dalam hidup. Jadi kalau contoh saya jumpa dengan Ifah sebagai contoh, saya pun sebut Assalamualaikum Ifah. Semoga Ifah selamat semua, dapat belajar dengan baik, meneruskan pengajian selesai semua dan akhirnya meneruskan ialah sebagainya peringkat-peringkat yang seterusnya kan. Baik, maknanya ibu-ibu sekalian, ucapan Assalam ni jika difahami dalam definisi yang kedua, iaitu semoga Allah Assalam memelihara kamu, memelihara tuan, memelihara puan, memelihara abang, memelihara kakak, ibu, ayah. Jadi dia punya zuk dia tu lain macam. Besar ya. Baik. Bolehkah kita memberi salam kepada, contohnya saya lah orang lelaki kan. Boleh ke saya bagi salam kepada orang perempuan? Satu perbahasan. Kak Salina ada anak perempuan. Boleh ke orang lelaki bagi salam pada anak Kak Salina? Bagi contoh. Okey, macam mana puan-puan sekalian? Ada maklumat? Boleh je lah Ustaz, apa masalahnya? Tapi dengan niat apa? Dia saja nak bagi salam. So Ustaz bagi salam kat akak. Bagi salam, okey je. Okey. Boleh Ustaz. Tak ada masalah. Datangkan fitnah tak boleh Ustaz. Budak-budak muda. Apa yang tak boleh tadi? Asalkan dia tak mendatangkan fitnah. Asalkan tidak mendatangkan fitnah ya. Okey, sebab kalau kita kan? Ya? Yang apa ni, yang dia orang suka lepak kat jalan. Kan orang lalu-lalu bagi salam, tak jawab dosa. Tak jawab dosa, kalau jawab nak kat saya itu kan. Ya. Fitnah kan. Okay, kalau dulu-dululah saya masa kecil-kecil dulu salam lah pada dia. Salam pada dia tu artinya nak mengorak lah ceritanya. Maka ulama menyatakan memberi salam kepada sesiapa sahaja dibolehkan kecuali orang lelaki memberikan salam kepada wanita muda secara bersendirian tanpa sebab yang formal, dan begitulah sebaliknya wanita muda memberikan salam kepada lelaki tanpa sebab yang formal. Contoh, saya pun masuk dalam lift, kemudian ada orang perempuan masuk, dia pun bagi salam, Assalamualaikum. Jadi itu tanpa sebab yang formal.
Tapi kalau dia datang kerana sebab yang formal, contohnya beri salam, Assalamualaikum cik. Saya pun Waalaikumsalam, kenapa? Okey, ni kami ada buat satu khidmat sosial. Kami nak buat derma darah. Kalau cik berminat, bolehlah pergi ke tingkat 2 mall ni. Oh, itu ada kerja yang formal, iaitu dia ni aktivis untuk kempen derma darah. Itu tak apa. Tapi kalau tanpa sebab je tak boleh. Contohnya saya pergi ke nak servis kereta sebagai contoh. Saya pun pergi ke kaunter servis kereta yang jaga tu orang perempuan. Tapi kita jumpa tu atas urusan yang formal. Tanpa kira lah perempuan tu muda ke, tua sikit daripada kita ke, muda lagi ke. Kita berikan salam kerana ia tujuan formal, ia dibenarkan. Yang tak bolehnya tanpa tujuan yang formal. Yang tu yang tak boleh. Ya? Ataupun bagi salam tu tujuan formal tapi dengan cara yang tak baik. Bagi salam dia tersenyum-senyum, itu perlu dielakkan kerana ia boleh menimbulkan fitnah. Itu kena hati-hatilah. Baik, sebarang benda yang boleh menimbulkan fitnah memang perlu dielakkan, ya, memang kena elak. Baik, ibu-ibu sekalian, kita masuk ke dalam majlis ilmu, kena bagi salam ke tak bagi salam? Kalau majlis ilmu tengah berjalan, elok tak payah. Elok tak payah, sebabnya takut mengganggu orang lain kan? Okay, baik, terima kasih. Tapi kalau contohlah saya jumpa dengan Puan Zainiah, Puan sedang naik kereta. Naik kereta laju tu, saya duduk kat tepi jalan masa tu. Sambil buat senaman, Puan lalu kawasan-kawasan area rumah saya ni, naik kereta. Puan nampak saya pun nampak Puan, kita pun angkat tangan. Okey, perlu tak kita memberi salam pada masa tersebut? Sedangkan Puan naik kereta duduk seberang sana, bukan kereta yang duduk kat saya ni, tak, seberang sana. Cuma saya nampak Puan, Puan nampak saya, kita angkat tangan. Perlu tak kita memberikan salam? Tak perlu. Tak perlu, sebabnya? Isyarat tangan tu dah mewakili lah tu Ustaz. Dah mewakili. Okey, ada jawapan yang lain ke daripada ibu-ibu, kakak-kakak yang lain? Kalau Syekh saya ajar, dia kata kalaupun orang tu anggukkan kepala masa kita berjalan berselisih, orang tu angguk kepala ke ataupun angkat tangan ke, kita kena jawab salam. Dia kata mungkin orang tu melafazkan salam yang kita tak dengar, tapi kita kena jawab salam. Dia kata mungkin tanda itu mungkin orang tu sebenarnya mengangguk kepala dengan kita tu, dia bagi salam. Tapi tidaklah dengan kuat kan, mungkin kita dalam majlis ke apa, ataupun kita dalam, macam Ustaz kata, dalam perjalanan, kalau orang angkat tangan bukan kita secara sendiri kita jawab salam, dia kata. Terima kasih Kak Salina. Ada lagi tak yang lain nak tambah? Yang saya belajar pula, kalau orang cakap Anis, si Polan kirim salam, kita tak wajib jawab, melainkan dia cakap dia kirim salam dengan lafaz Assalamualaikum, baru kita wajib jawab salam. Betul ke Ustaz? Okey, menarik. Okey, macam ni kan. Satunya, kalau kita macam berselisih jauh tadi, Puan Zainiah duduk di tempat naik kereta seberang sana, nampak saya pun nampak Puan, kita angkat tangan. Walaupun angkat tangan itu sudah memadai, tapi ada eloknya kita memberikan salam, ya. Assalamualaikum. Puan Zainiah pun sebut Assalamualaikum. Saya pun sebut Assalamualaikum, ya. Saya jumpa Kak Salina jauh-jauh je, saya pun sebut Assalamualaikum Kak. Kak pun Assalamualaikum Zul, ya. Artinya dua-dua memberikan salam dalam keadaan dua-dua tidak mendengar, tapi yang penting kita mendoakan antara satu sama lain. Saya doakan orang yang berada kejauhan tadi, orang yang berada kejauhan tadi pun mendoakan saya. Soal dengar ke tak dengar itu bukan lagi isu yang penting. Jadi sebagai contoh, saya naik kereta, nampak orang, saya angkat tangan, Assalamualaikum. Jadi kalau dia perasan mulut saya tu dengan sebutan Assalamualaikum, alhamdulillah dia boleh jawab Waalaikumsalam, kan. Tapi dia tak wajib lah sebab dia tak dengar kan. Tak wajib. Baik, manakala persoalan Puan Anis, kalau orang bagi salam, ada orang salam pada Puan Anis tu kan, kita boleh jawab ke ataupun kita tak wajib jawab? Adakah dia kena sebut puan-puan ada halang saya tak buka kamera ni,
Aduh ya Allah, sakit pula. Saya sambil berdiri lah ya. Hari ni sambil berdiri dah, berjalan-jalan sikit. Tak tahanlah duduk lama-lama. Okey. Kalau orang bagi salam. Okey, Anis, ada orang kirim salam tu. Adakah orang itu kena sebut? Ada orang kirim salam, Assalamualaikum. Baru kita nak jawab Waalaikumsalam. Adakah begitu? Jawabnya tak. Dia tak mesti begitu. Kerana pernah Allah Azza wa Jalla, pernah Jibril alaihi salam bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa tu Nabi hidup di Mekah bersama dengan Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah nak hantar makanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril pun kata, sekejap lagi Khadijah nak hantar makanan tu. Nanti kamu sampaikan salam daripada Allah dan juga daripada saya kepada Khadijah. Maka itu je. Nabi pun sebutlah, tak adalah dinyatakan dalam hadis Nabi sebut Allah dan Jibril bagi salam pada Dinda tadi, Assalamualaikum. Tak adalah diceritakan sampai macam tu. Sekadar Jibril pun hanya sebut, nanti Khadijah sampai, Allah sebutkanlah Allah dan Jibril kirim salam pada Khadijah. Dan Jibril pun tak kata dengan lafaz Assalamualaikum. Tak ada. Bila Khadijah pun dengar ucapan tu, kan Ummul Mukminin Khadijah ni dia orang yang cerdik. Tapi panjang pula saya nak bahas kenapa saya kata cerdik tu. Dia kata innallaha huwas salam. Allah tu sendiri salam. Tak perlulah saya nak bagi salam Waalaikumsalam ya Allah. Tak perlulah. Wa alaihi salam wa ala Jibril assalam. Ke atas Jibril salam dan ke atasmu wahai suamiku pun salam. Jadi Puan Anis, kalau orang kirim salam pada Puan Anis, orang sebut Anis, ada orang kirim salam, kita pun jawab alaihi salam wa alaikassalam. Alaihi wa alaikassalam sebagai contoh kan. Ke Alaihi atasmu wa dan ke alaikassalam. atasmu dua salam. Ya. Okey, terima kasih Ustaz. Alaihi wa alaikassalam. Tengoklah kepada lelaki ke perempuan kan. Kalau yang bagi salam perempuan. tu perempuan alaiha. Alaihi, alaiha, alaiki, alaika. Kalau tertukar kaki tu tak apalah. Sebagai contoh kita sebut je alaihim wa alaikumussalam. Ke atas mereka dan ke atas kamu yang menyampaikan ini pun assalam. Mungkin dia bagi salam betul tapi kita tak tahu kan. Orang tak sampaikan. Begitu juga ketika kita menaik WhatsApp sebagai contoh. Mana WhatsApp ni malas juga kita nak type panjang, nak tulis Assalamualaikum. Walaupun sekarang saya ajaklah saya tulis panjang. Tapi kalau Waalaikumsalam panjang sangat, saya tulis WSLM je lah. Tapi soal tulisan itu cerita lain. Yang penting kita tu. Saya sendiri pun bila saya tulis, saya akan sebut Assalamualaikum. Dan kalau orang bagi salam pada saya akan jawab Waalaikumsalam. Cuma tulisan tu ringkas je lah. Tulisan yang lain tak boleh ringkas. Kita peguam bahasa jangan ringkaskan semua tulisan. Tapi Waalaikumsalam tu saya tulis ringkas je lah sebab panjang sangat. Kita nak jimat masa kan. Okey baik. Yang penting kita mengucapkan salam. Apabila kita semua ni jenis suka bagi salam, artinya kita bukannya orang yang jenis suka bergaduh antara satu sama lain. Kita suka bermaaf-maafan. Kita mewujudkan satu identiti umat Islam. Kalau orang lain pun ada identiti dia. Kalau orang bersin dia sebut bless you sebagai contoh. Kita sebut yarhamukallah kan. Kita ada identiti. Orang lain jumpa bagi ucapan sekian-sekian. Ucapan good morning ataupun good day dan sebagainya, kita Assalamualaikum. Dan kita jangan rasa ucapan Assalamualaikum ini tidak moden. Inilah ucapan yang paling moden yang datang daripada syurga. Syurga itu ialah pusat kemodenan yang tidak dapat ditandingi oleh sesiapa pun. Hanya manusia moden je yang berada di syurga. Manusia yang kolot pemikirannya, yang enggan menerima kebenaran, tidak layak berada dalam pusat moden. Baik, jadi ucapan salam tu datang daripada tempat yang paling moden, iaitu syurga. Yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Adam, maka kita jangan malu. Jumpa je sesiapa, Assalamualaikum. Kecualilah kita tengah jogging, kawan tu pun tengah jogging. Lamaknya kalau aku pergi salam ni, tercungap-cungap nafas dia nak jawab salam. Tak apalah. Tapi kalau saya berjalan di taman, jumpa dengan orang yang berjalan juga, kita nampak dia steady je, kita pergi salam, Assalamualaikum. Di situ mewujudkan satu identiti dan budaya ataupun iklim Islamik.
iklim itu yang kita nak tu, iklim tu. Jadi lama kelamaan orang yang bagi salam ni, ada ke orang bagi salam ni nak ke buat jahat dengan orang lain? Ada. Mesti dia nak buat benda baik je kan. Pandai pula pasal salam ni. Okey, kemudiannya infak ketika kita sulit. Okey, kita terus ke depan lagi. Okey, hadis satu lagi. Okey, siapa yang nak baca? Ini bab kufranil asyir, bab kufur kepada suami. Okey, silakan. Okey, silakan. Betul ke Ustaz, kalau macam kita pergi kedai makan, kita jumpa kawan, tapi kalau kita tengah makan, kita tak boleh bagi salam Ustaz? Oh, kalau dia tengah makan tu jangan bagi salam pada dia kan. Ada hadis ke yang berkaitan dengan benda tu, maksudnya kalau orang tu tengah makan, kita tak boleh bagi salam. Sebab kadang-kadang dia tidaklah ada ada hadis. Ada sombong pula. Dia tidaklah ada hadis, tetapi kita sebagai Muslim, kita kena tahu keadaan seseorang itu. Kalau dia tengah makan, kita bagi salam, kesianlah dia, tersedaklah dia nak jawab salam tu, dia wajib jawab salam kan. Bagi salam ni sunat, jawab salam ni wajib, dan ini merupakan antara amalan sunat lebih besar pahalanya daripada yang wajib. Walaupun memberi salam tu sunat, tapi pahalanya lebih besar daripada menjawab salam yang wajib. Jadi ia mengganggu orang tu lah. Walaupun benda tu baik, tapi sabar dulu. Sabar dulu, bagi nak makan dulu. Kemudiannya kita pun kata, dah habis makan tu, tak bagi salam lagi pada kamu tadi. Assalamualaikum. Pun boleh juga kalau begitu kan. Yang penting kita memberikan salam. Ada sebahagian ulama yang beramal betul dengan salam ni, memandangkan itu sunnah Nabi SAW. Ada diceritakan oleh seorang kenalan saya. Dia pergi ke library. Ini cerita di negara Arab lah. Di library kan ada banyak rak-rak buku kan. Okay, dia pun terserempak dengan syekh ni, pensyarah kat universiti tu. Syekh ni pun nampak dia, Assalamualaikum, bagi salam. Kemudian dia pun berganjak pergi ke rak yang lain pula nak cari kitab yang lain ni. Jumpa lagi syekh tadi. Sekali lagi syekh tu pun, Assalamualaikum. Kemudian pergi tempat lain, jumpa lagi syekh ni, bagi salam lagi. Ya Allah, asal jumpa je bagi salam, asal jumpa je bagi salam. Bagi sebahagian orang, dia akan menyampah. Sikit-sikit salam, nyampahnya aku nak jawab salam je kan. Macam saya lah, ada seorang ustaz tu namanya Ustaz Azhar Yahya. Ustaz Azhar Yahya ni mungkin sebahagian ibu-ibu kenal lah kot. Beliau menterjemahkan kitab Fiqhul Mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Saya ni respect Ustaz Azhar Yahya atas dasar ilmu. Ya, atas dasar ilmu saya biasa rujuk pada beliau. Okey, dalam bidang fikih lah. Tapi biasalah berbeza pandangan dengan beliau tu biasa, tapi saya sekadar nak tanya je. Baik. Ustaz Azhar Yahya ni kalau dia message dengan saya ni, saya contoh saya bagi salam, Assalamualaikum, dia jawab. Kita tanya soalan, dia pun jawab. Kemudian dia nak balas message yang kedua, beberapa kali dah saya kena, dia bagi salam lagi. Kita pun ya Allah, Ustaz bagi salam lagi, detailnya aku nak jawab salam. Nak kena type lagi WSLM tadi kan. Tapi saya pun fikir balik, kenapa saya nak menyampah, saya nak meluat dengan tindakan dia bagi salam, dia doa kot. Kalau orang yang soleh macam Ustaz Azhar doakan saya, banyak kali pun alhamdulillah kita pun seronok kan. Jadi sejak itu saya pun mengubah setting kepada saya ni, tak kira dah berapa kali kawan tu nak bagi salam, alhamdulillah, saya syukur. Jumpa je, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sembang-sembang jap, dia pun contohlah kita pergi ke kedai makan lah contoh kan. Tuan kedai tu baik, datang pak kita, Assalamualaikum, nak order apa? Kita pun Waalaikumsalam. Bagi saya bihun goreng, telur mata satu, daging lebih. Dia pun pergi selesai, dia pun datang balik, Assalamualaikum, ini bihun dia. Kita pun Waalaikumsalam. Kita pun seronok, alhamdulillah dia bagi salam dia. Maknanya dah 2 kali dia mendoakan kita kat situ tu, alhamdulillah. Dah dapat 2 kali doa dah daripada orang lain. Nak balik tu lagi, Assalamualaikum, bagi salam lagi. Alhamdulillah, syukurnya dapat 3 kali salam. Jadi sepatutnya kita bersyukur, bukan meluat, ya Allah bagi salam lagi. Tak nampak ke aku disibuk? Tak ada lah, bukan kita sibuk sangat pun masa tu pun kan. Jadi alhamdulillah kita kena bentuk setting gembira mendapat salam daripada orang lain. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak sebab sentiasa memberikan salam pada saya.
Okey, baik. Okey, kalau tak ada kita pergi satu lagi hadis. Kufranil ashir. Ini sepatutnya panjang juga perbahasan hadis ni, tapi tak apalah, kita tengok. Bab kufur kepada suami wa kufrin duna kufrin fi, dan ada kekufuran yang mana dia ada peringkat dia. Ada kufur yang lebih rendah daripada kufur yang lain. Ada kufur tu dia tinggi, ada kufur dia tak berapa nak tinggi. Jadi setiap kufur tu dah ada nilai tersendiri. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri, daripada Nabi SAW, maknanya ada hadis yang disampaikan oleh Abu Sa'id berkaitan dengan perkara tersebut. Okay, hadis tu tak dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, tapi lebih kuranglah dengan hadis yang kat bawah ni. Okay. Apa dia hadis kat bawah ni? Riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik Ifah, silakan baca. Wabihi. Bising tak Ustaz orang tengah mesin rumput? Ada tak? Okey je. Okey. Wabihi qala haddatsana Terus uritun nara. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam uritun nara fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurn. Qila ayakfurna billah qala yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan law ahsanta ila ihdahunna ad-dahr thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattu. Terima kasih. Hadis ini merupakan petikan daripada hadis yang panjang. Ini dipanggil sebagai, Imam Bukhari bawa potongan hadis ni je sebab dia nak bincang isu ni je. Yang panjang-panjang tu isu benda lain. Uritun nar, kata Nabi. Uritun nar, saya telah ditunjukkan keadaan di neraka. Ketika mana? Al-Isra wal Mi'raj kan. Fa iza aksaru ahliha an-nisa. Saya tengok ramai penduduk neraka ni terdiri daripada orang perempuan. Yakfurna, mereka ni kufur. Ila ayakfurna billah. Sahabat pun bertanya, adakah mereka kufur kepada Allah? Nabi SAW menjawab, yakfurnal ashir, ya wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur kepada suami dan mereka ni tidak bersyukur terhadap kebaikan yang dilakukan oleh suami. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahr summa ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattun. Kalau kamu buat baik kepada isteri kamu selama setahun, kemudian mereka ada lihat satu benda yang mereka tak puas hati yang kamu lakukan, mereka akan sebut, abang ni tak ada kebaikan langsung, ya. Saya tak tengok sikit pun kebaikan yang ada pada abang. Itulah buruk saja, ya. Baik. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertamanya kita kena faham sikap kita sebagai Muslim apabila mendengar hadis daripada Nabi SAW, sama ada hadis itu nadanya positif ataupun nadanya kelihatan negatif, kita mesti tahu bahawa hadis itu keluar daripada mulut seorang yang mulia yang inginkan kebaikan kepada kita semua. Nabi nak kebaikan kepada suami, Nabi nak kebaikan kepada isteri, Nabi nak kebaikan kepada seorang lelaki, Nabi juga nak kebaikan kepada seorang perempuan. Maknanya di situ dulu kita letak. Jangan bila kita mendengar satu hadis yang kita tak puas hati, kita lupa siapa yang mengucapkan hadis tersebut. Tidak lain dan tidak bukan orang yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad inilah orang yang paling mengangkat tinggi kedudukan orang perempuan. Ya, Nabi Muhammad inilah orang yang paling mengangkat tinggi kedudukan orang perempuan setelah sekian lama orang perempuan ditindas oleh tamadun-tamadun kebendaan ini. Sama ada tamadun Rom, tamadun Parsi, Arab Jahili dan sebagainya. Baik. Jadi perjuangan Nabi SAW ni sama dengan disebutkan dalam Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka orang perempuan, terutamanya isteri kamu, merupakan pakaian buat kamu. Dan kamu pula merupakan pakaian buat mereka. Artinya kita ni sama-sama pakaian. Ya, Puan Anis. Puan Anis pakaian untuk suami, suami Puan Anis pun pakaian untuk Puan Anis. Pakaian ni sifatnya apa? Melindungi maruah, melindungi kita daripada kesedukan dan menampakkan keterampilan kita ni cantik, indah. Jadi itu peranan suami kepada isteri sebagai pakaian,
Dan begitulah peranan isteri kepada suami sebagai pakaian. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang beriman lelaki dan orang beriman perempuan saling bantu-membantu antara satu sama lain. Tak ada cerita orang lelaki lebih tinggi kedudukan daripada orang perempuan. Tak ada. Tak jumpa satu pun ayat Quran menyatakan orang lelaki lebih daripada orang perempuan. Kita tak jumpa satu pun dalam Al-Quran dan hadis menyatakan sebaliknya bahawa orang perempuan lebih tinggi kedudukan daripada orang lelaki. Yang kita jumpa dalam Al-Quran ialah agenda persamaan antara lelaki dan perempuan, cuma berbeza daripada beberapa perkara yang bersifat cabang. Kedudukan kita di sisi Allah sama, cuma kita berbezalah daripada sudut kehendak, daripada sudut cita rasa, daripada sudut tingkah laku, daripada sudut cara berfikir. Kalau lelaki dan perempuan sama cara berfikir, maka tidak adalah keserian pada rumah. Kerana orang perempuanlah rumah ini berseri. Kalaulah tidak ada perbezaan antara lelaki dan perempuan, maka siapa yang lebih diharap untuk membuat kerja-kerja yang fizikal? Ya, jadi yang nak bawa kereta ni siapa? Dan acap kali isteri saya pun menyatakan orang lelaki ni kalau kena beranak mahu sekali je, lepas tu serik sampai sudah. Bukan kata sekali je, membayangkan pun tak nak. Ya, saya membayangkan saya kena saya kena mengandung, saya kena bersalin pun saya tak nak. Apa lagi kalau diberi peluang sekali kena beranak, orang lelaki lagi dah tak nak. Tapi Masya Allah orang perempuan boleh melahirkan beberapa orang anak, memberikan pendidikan, jadi saling memberikan kekuatan antara satu sama lain. Tak ada orang lelaki lebih pada orang perempuan lebih pada orang lelaki. Di situ letak dulu mindsetting kita sebagai umat yang berfikiran positif. Justru apa sahaja teguran Allah dalam Al-Quran diambil dengan positif. Apa sahaja teguran Nabi SAW diambil dengan positif, bukannya diambil dengan nada negatif. Tengok, ini ada diskriminasi perempuan. Hadis ini memburukkan orang perempuan, kata orang perempuan ramai berada dalam neraka. Itu negatif. Allah Ta'ala tidak ciptakan orang perempuan ni mesti ramai dalam neraka. Cuma Nabi nak menceritakan realiti yang berlaku, ramai tak, Nabi tak kata begitu. Menyatakan orang perempuan sedikit berada dalam syurga. Ulama hadis itu dengan menyatakan pada peringkat awal, ya, orang perempuan ramai beramal sedikit berada dalam syurga dan hadis dengan berada itu dibandingkan dengan orang lelaki. Tapi pada period yang seterusnya setelah berlakunya pembersihan, sebagaimana kita bincang banduan-banduan dari neraka ni dimasukkan ke dalam sungai Al-Haya, kemudian mereka dipersilakan masuk ke dalam syurga. Pada period yang kedua, orang perempuan lebih ramai daripada orang lelaki berada dalam syurga. Jadi benda ni perlu dinilai dengan kacamata yang luas. Bagi umat yang positif, iaitu para sahabat Nabi, hadis ini, pertamanya hadis ini khas untuk orang perempuan ketika Nabi SAW berbicara dengan mereka, kaum wanita. Ya, hadis ini khas untuk kaum wanita ketika Nabi berbicara dengan mereka. Bukan Nabi sembang dia khalayak ramai, tak. Nabi sembang khas dengan sahabat-sahabat wanita tadi. Bila Nabi jumpa dengan sahabat wanita, Nabi nak bagi satu nasihat khas buat mereka. Nabi sebut, saya telah ditunjukkan neraka semalam puan-puan sekalian. Hari itu saya nampak neraka, saya nampak ramai orang perempuan berada dalam neraka. Lalu ditanyakan, kenapa Rasulullah? Adakah wanita ini banyak kufur kepada Allah? Nabi menjelaskan, tak, isunya ramai juga wanita yang suka memperlekehkan suami. Yakfurnal ashir ni, kufur kepada suami, tak bersyukur, memperlekehkan suami, yakni suami yang baik. Kalau suami yang jahat tu memang kena lawan. Yang suka dari isteri kita kena lawan, kita pun ada maruah. Ini suami yang tak jahat, walaupun tidaklah sangat, tapi dia tak jahat. Jadi kerana orang isteri ini ada ramai juga yang tidak bukan ini sifat semua orang perempuan. Tak, Nabi tak kata ini sifat orang perempuan.
Jangan pula kita kata, tengok ini perangai wanita ni. Ya, ini perangai wanita, suka mengungkit-ungkit kesalahan, suka melihat benda yang buruk sahaja. Tak, Nabi tak kata ini merupakan perangai wanita. Tak. Nabi kata ini ialah antara sebab beberapa wanita masuk ke dalam neraka. Ini cerita wanita yang masuk dalam neraka. Sedangkan berapa ramai lagi, insya-Allah ibu-ibu sekalian, wanita yang Oh, Ustaz dah hilang. Breaking Ustaz. Breaking Ustaz, tak dengar. Ustaz, putus-putus Ustaz suara. Suara Ustaz putus-putus. Ustaz tak dengar kita tu, tulis. Takut. Saya lagi. elok-elok pula Kak Syida. Okey, Nisa. Dengar-dengar. 3 minit Kak Syida sebab orang Unify datang rumah nak baiki internet. Ujian. Okey. Boleh? 3 minit. Okey. Minta maaf, sepatutnya ibu-ibu boleh lanjutkan perbincangan ni. Kalau saya berhenti pun ibu-ibu boleh buat rumusan sendiri. Jadi kembali pada hadis tadi, yang pentingnya hadis tadi dia bagi nasihat pada kaum wanita, kaum isteri, supaya menjadi isteri yang baik kepada suami. Habis tu tak ada ke hadis Nabi untuk suami? Ada, banyak lagi hadis Nabi untuk suami. Nabi kata suami, usikum bin nisa'i khaira. Ini sebelum Nabi meninggal dunia. Antara nasihat-nasihat Nabi yang akhir, wahai kaum suami, saya bagi nasihat pada tuan-tuan sekalian, buat baik kepada isteri. Dan Nabi pun sebut, khairukum li ahlihi ataupun li nisaihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik kalangan tuan-tuan ialah orang yang paling buat baik kepada isteri, dan sayalah orang yang paling baik dengan isteri saya. Jadi hadis untuk suami pun banyak. Hadis yang mengancam orang lelaki yang buat jahat pun banyak. Hadis yang duk cerita pasal rasuah, penindasan, pembunuhan, kezaliman tu kebanyakan orang lelaki buat tu, perang-perang orang lelaki. Yang Allah Ta'ala mencela dalam Quran, suka membunuh orang, yang Nabi yang Nabi SAW marah kepada pemimpin yang zalim, kebanyakannya orang lelaki. Jadi ibu-ibu jangan terasa, oh ya hadis ni mengata kami ya wanita. Tak, hadis yang mengata orang lelaki pun banyak. Tetapi orang yang saleh, saya nak cerita, my setting orang saleh ni macam mana. Bila dengar hadis teguran daripada Nabi SAW, kaum wanita, sahabat-sahabat wanita balik ke rumah bertekad, saya mesti menjadi isteri yang baik. Kaum suami bila dengar hadis Nabi tadi, tahu bahawa ramai mana ada orang wanita yang dimasukkan ke dalam neraka kerana sikap yang tidak elok terhadap suami. Maka suami bertekad balik ke rumah, saya mesti mendidik isteri saya menjadi isteri yang baik. Begitu juga seorang ibu yang mendengar hadis ini bertekad mencari menantu yang baik untuk anaknya yang lelaki. Seorang bapa yang tahu hadis ini bertekad mendidik anak lelakinya, ibu bapa mendidik anak lelakinya agar nanti membentuk rumah tangga yang baik dengan isteri agar semua orang masuk ke syurga nanti. Jadi semua orang berusaha untuk menyelamatkan diri daripada neraka. Tapi bagi setengah orang, dia tak lihat benda tu. Dia tak sibuk selamatkan diri daripada neraka. Dia tak sibukkan diri untuk menjadi isteri yang salihah. Dia tak sibukkan diri untuk menjadi suami yang saleh, tapi dia sibukkan diri untuk mengkritik hadis Nabi SAW. Jadi tak selesailah. Nak pertikaikan hadis Nabi kerana benda-benda sebegini amat merugikan. Sedangkan kalau kita tolak Nabi, bukan Nabi, berapa ramai lagi orang-orang yang memberikan teguran terhadap orang kaum isteri, memberikan teguran terhadap kaum suami, tapi kerana dia cendekiawan, kita terima. Tapi kerana kawani Nabi, dia minta maaf kerana baginda seorang Nabi,
baginda dipertikaikan hadis-hadis pula. Ada orang yang macam tu, golongan feminism kan. Okay, baik, na'udzubillah. Semoga kita mengambil dengan minda yang positif. Kak Syida boleh Kak Syida nak bincang apa-apa, nak buat rumusan ke? Saya berhenti di sini Kak Syida, saya minta diri Okay, terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lah nak tanya Ustaz kan apa tu berkenaan dengan salam tu kan tadi kan sebab kita selalu kan salam. Ya Syida. Syida. Kan Cakap- salam tu kan ada ustazah bagi kat Zai tau, tapi no tak dia kalau perempuan yang kita jadi orang tengah yang menjawab tu pun doakan untuk kita yang menyampaikan dan doa sekali untuk yang mengirim salam. Itu nak minta Ustaz terang kat kita. Tapi Kita kan dulu belajarnya sebab kita minta orang tengah. Nanti kita jawab. Lupa. Dia tanya kat group. Kita tanya kat group kan Zai. Nanti Ustaz jawab. Kumpul Soalan tanya kat group. Soalan. Bukan tanya kat group. Tanya kat group kan. Tanya kat group. Siapa yang dapat tu boleh nota kita tuliskan. Kita nak jawab, kadang tu orang kirim salam kita, apa nak aku jawab ni? Jawab tu saya jawab je sebab yelah kita tak tahu dia dengan kadang-kadang Ya, dia cakap perlahan ke kan. Kita nak jawab tu maknanya kita akan mendoakan dua-dua sekali tu dapat. Itu Ustazah dan PKP ni tak jumpa Ustazah. Kan, maksudnya kita orang tengah ke masa tu? Kita bukan, maknanya kan Kak Zai kan kan. Berarti melalui orang lain. Jadi Syida akan jawab bukan asal Waalaikumsalam. Syida akan jawab dalam salam tak ada taslit yang untuk Kak Zai sekali, untuk orang yang menyampaikan salam sekali. Dua-dua dapat. Yang macam Ustaz ajar tadi pun. Ya. Tapi tak sempat sekali. Ada Ustaz cakap tadi dia sempat sekali. Waalaikumsalam. Wa alaihi ke atas orang tu. Kalau orang tu yang orang tengah tu wa alaiha. Kalau Wa alaiha. Macam mana cuba baca biar Kak Salin. Kalau orang yang bagi salam pada kita tu lelaki wa alaihi. Kalau yang orang bagi salam tu perempuan wa alaiha. Wa alaiha. Okey, so kita kata wa alaiki ataupun wa alaiha. Lepas tu wa alaiki wa alaika ataupun wa alaiki salam. Maksudnya faham ke? Wa alaiki salam. Kalau contoh Saki Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ni saya ada tulis tadi. Ustaz kata jawab dengan alaihi atau alaiha wa alaikumussalam. Alaihi ala alaiha wa alaiki jenseng alaiki atau alaiha wa alaikumussalam. Waalaikumsalam. Alaihi. Ya. Mussalam ataupun alaiha wa alaikumussalam. Itu kalau wilayah. Okey, terima kasih. Grup-grup WhatsApp kan banyak sangat bagi salam kan. Kadang-kadang berjela-jela kan orang jawab salam tu. Cukup seorang saja kan bagi salam ataupun semua orang yang nampak salam tu kena jawab kan. Saya nak tanya kat Ustaz tadi kan. Apa tunggu lagi? Kita tunggu. Jawablah Kak Syida, tak payah tulis pun tak apa. Tapi kan ni ada ni kalau ni adik-adik kalau kita tengah mengaji pernah Kak Zai cakap tak perlu kita bagi salam, kita tak terganggu dia. Betul Ustaz Syekh saya pun cakap macam tu. Jawab dalam hati Kak, jawab dalam hati. Kalau orang kita tengah ngaji orang bagi salam, kita baca je dalam hati kita jawab salam. Ya, macam kita dalam solat jugalah. Maknanya kan satu lagi kan Cik Syida rasa macam salam ni bukan benda boleh main-main kot ya. Tak boleh. Kita berkata Cik Ustaz tadi kalau 2 kali orang tu salam maknanya dia orang 2 kali mendoakan kita. Tak ada kadang-kadang tak rasa bersyukur ke? Maksudnya kan sebab ramal ni buat salam tu macam kesampingan lah kan. Tak jumpa orang pun tak salam. Kadang-kadang ucapan salam tu besar lah kan benda ni yang orang untuk kita. Assalamualaikum tu satu mendoakan kita mendoakan orang lain juga kan, kesejahteraan kan. Alhamdulillah lah ni. Tapi itulah Ustaz sekejap je. Dah lah tadi dia ada masalah kan, Ustaz pukul 10.11 ni tak apalah, mudah-mudahan dia punya line lepas ni clear lah, tambah baik lah kan.
tak apalah kalau kita ada persoalan nanti kita tanya kat grup je lah Kak Ustaz ya. Okey, tu kita nak tutup ke Nishna? Kita nak tutup lah, aku dah tak ada apa. Tunggu Okey, lagi boleh, saya. boleh, boleh. Masa yang beri Kak Zia makan. pun, Dan Kak Zia tajuk. pun belum duha lagi pun. Ya. Semua ni. Kak Zia live Kak Zia Okey. live Okey. Terima kasih kesempatan pagi ni. So kalau insyaAllah kita kita pun kalau tak ada, kita bincang-bincang, tapi kita bincang grup lah, tanya Ustaz kat dalam grup kan. Terima kasih semua atas keberadaan pagi ni. Walaupun macam tergantung sikit kita punya kelas kita pagi ni, tapi tak apalah, alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan lepas lain Ustaz tambah baiklah kan untuk orang kata untuk sampai ke ilmu tu orang kata apalah, sebab memang dugaan tu ada je kat mana-mana Kak Zat, macam Ustazah cakap semalam kan. Yang penting sabar kan, insyaAllah kan. So insyaAllah kita jumpa lagi besok dengan kuliah hari Selasa bersama dengan PU Yusof pula insyaAllah. So kalau ada soalan kita tanya kat grup. Jom kita tanya kat grup dengan Ustaz. Kita buka balik ya. Soalan kita kan sebab tergantung. Terima kasih sudah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya endkan sesi pagi ni dengan lafaz subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha waktu bilaik. Subuka waktu bilaik wala asina insana fi usilal lazina amanu wa amilus solihat. Fatawasabil haqq wa tawasabil. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Syida. Terima kasih Syida. Terima kasih Syida. Lina, terima kasih semua. Ya. Terima kasih. Ini kan kelas tak ramai ni kan. Pergi banyak kuliah kelas yang ni kan. Okey, terima kasih semua ya. Saya endkan sesi dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila jawab. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Okey.